National Highway, ya, kira 52 km lah, yang belum tersenarai lah dalam RP1 kedua. Jadi mereka juga telah mohon supaya diberi perhatian kepada cadangan M West Waterfront Economic Zone Melaka ni, sudah pun dibentang kepada Majlis Fizikal Negara. Jadi pihak IPU akan mengadakan perbincangan peringkat teknikal dulu untuk mengangkat peringkat lebih tinggi. Jadi IPU akan untuk mengarah, dan saya lah akan membincangkan dengan mereka macam mana nak menghalusi lagi. Sudah pun dibentang pada saya dan Perdana Menteri pun sudah dimaklumkan cuma dari segi pelaksanaan konsep ini. Jadi mereka mohon supaya diberi pertimbangan. Mereka menyatakan bahawa hampir keseluruhan Malaysia ni ada koridor lah, regional koridor, macam pada timur ada, utara ada, Iskandar ada, Sabah ada, Sarawak ada. Di Melaka terkeluar ada koridor permohonan ini, ya. Jadi ini merupakan permohonan Melaka. Jadi apa yang kita buat, kita akan menghalusi cadangan ini. IPU akan lead, ya. Kita akan berjumpa peringkat teknikal seperti yang Muhammad Menteri akan bincang dengan Perdana Menteri lah. Setelah kita bincang peringkat teknikal menghalusi cadangan yang telah dibuatkan kepada kami berkaitan dengan Melaka Waterfront Economic Zone ini, ya. Yang lain sektor pelancongan, ya. Tadi ada wakil daripada Kementerian Pelancongan, ya. Melaka pelancong ini satu sektor yang penting, dan alhamdulillah ada beberapa insentif yang diperlukan disediakan oleh kerajaan melalui pakej rancangan ekonomi 8 semua. Jadi telah ditaklimat oleh wakil daripada Kementerian Pelancongan. Jadi Yang Amat saya mohon izin, saya kena bagi rapor. Lepas ni Yang Amat akan teruskan, ya. Boleh? Terima kasih. Saya ada rancangan kekuatan baji kita, ya, yang disebut MOS lebih kepada 1 bilion yang already juga lain yang telah projek-projek terutama dalam air dan juga kekuatan baji kita ada 930 juta yang telah diusulkan. Itu yang kita tadi dalam sesi dialog ada di kalangan agensi yang berkaitan tanya projek ini semoga dapat dicepatkan. Tapi seperti mana dia maklum tadi, kajian masih lagi dibuat. Yang dulu jumlah tu mungkin jumlah yang belum dibuat kaji dengan kajian masa mendalam, jumlah tu mungkin kenakan kos dan sini juga menaikkan mohon untuk kos yang sebenar. Jadi dalam atur pun pelaksanaannya biasanya selepas semua kajian ini dibuat mengambil masa 3 tahun. Betul tak? Betul dan sepatutnya yang kami. Jadi dengan pelancongan tadi dah sebut, saya akan rekod balik jumlah-jumlah yang telah pun diluluskan sampai penampungan warisan dan sebagainya, dalam ada 4 juta lebih. Itu juga dengan projek-projek baik Mampudi dan juga sebagainya pun ada disebut. Jadi to be exact, dia punya jumlahnya tu kalau dalam pelancongan saya tak betul. Secara prinsip kos yang sebenarnya juga adalah anggaran lah. Sebab kita belum buat lagi contohnya apa, mereka bentuk rinci dia apa semua, dan bila dah dibuat itu betul-betul baru kita tahu kos sebenar lah. Jadi kita akan lulus, biasanya kita akan lulus dari kos benar. Tentang kenaikan kos ni kadang-kadang bila projek berjalan pun masih ada juga kenaikan kos masa kerja berjalan, bahkan kenaikan bahan kotak ke apa, yang itu yang akan mohon kenaikan kos pada IPU lah bila diperlukan. Tapi secara anggaran itu ada tak nilai kos untuk projek-projek? Secara anggaran, dalam peringkat kajian tu anggarannya berapa? Sekarang kalau kajian belum habis, kita tak tahulah. Tapi kalau kajian dah habis, anggaran tu ada. Jadi apabila permohonan kepada IPU tu, dia mesti sertakan permohonan sekali dengan anggaran kos. Anggaran kos bagi rancangan Malaysia ke-12 kita mohon bil daripada 10 bilion kerajaan negeri yang kerajaan negeri bil. Tapi yang diluluskan mengikut kepada mana yang menjadi keutamaan. Kalau kita berkat di peringkat ini, semua menjadi keutamaan pada kita. Tapi bila sampai ke pusat, dia akan melihat semula dengan jumlah-jumlah yang boleh dibantu. Dan saya sebut tadi dalam RP rolling plan yang pertama, kita dapat 300 juta lebih, 300 juta lebih
Kemudian dalam RP yang kedua, terakhir kita dapat dah 500 juta, 574 juta. So kalau dengan campur dia almost dah hampir 1 bilion. Jadi lain-lain projek juga akan dimasukkan nanti dalam RP3 dan juga RP4. Jadi seperti mana disebut untuk diberikan prioriti projek-projek mana menjadi utama. Jadi kita melihat yang RP pertama ada tak termasuk tak menjadi projek utama kita. Kalau tak ada, kita masukkan di dalam rolling plan yang kedua, ketiga dan keempat. Dan mengenai koridor tu boleh dah dengan kita ingin lanjut tak? Bagaimana yang koridor yang diutamakan kan dicadangkan pasal macam ni ada ECR, ada NCIA dulu. Yang pasal koridor yang Melaka tu boleh jelaskan apa dia mengenai tarikan ataupun bagaimana koridor perniagaan ni akan jadi lain daripada yang lain. Koridor ekonomi. Tadi saya sebut, okay, kita zaman daripada Perdana Menteri yang baru dalam zaman Pak Lapan, dia mewujudkan koridor-koridor dari utara mana yang akan dinikmati oleh Pulau Pinang, Perlis sehinggalah ke selatan Perak. Itu di sebelah North Corridor. Pantai Timur, koridor East Corridor, siapa yang pembangunan dekat sini buat? Dia masuk 3 negeri, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Ya. Kemudian wilayah Iskandar, Johor saja. Ya. Kemudian kita ada Skor, Sabah dan Sarawak yang ada. Tetapi semua koridor-koridor yang dibangunkan ini, Melaka tak termasuk dalam. Sudah tu koridor-koridor yang akan dibangunkan banyak kawasan-kawasan wilayah pembangunan yang akan dibuat. Tapi once Melaka tak ada dalam tu, sebab kita ni duduk kat tengah-tengah, maka Melaka ambil inisiatif sendiri, kita mesti ada satu koridor yang baru. Ya. Kemudian setelah kita melihat Negeri Sembilan menunjukkan Malaysian Vision Valley, ya, there is new corridor yang ditunjukkan oleh ketika Menteri Besar Datuk Mak Hassan, ya, Datuk Mak Hassan dulu. So Melaka juga tidak ketinggalan. Melaka sebuah negeri pelancongan. Jadi kita apa yang kita nak buat? Nak ambil koridor yang lain, nak buat satu-satu tempat, tanah-tanah semua dah jadi tanah milik. Because Melaka ni, negeri ni kecil je, land ni limited. Jadi saya melihat semula untuk mewujudkan koridor baru, kalau dalam bahasa senangnya koridor tepian pantai, ya, untuk menjadikan pantai Melaka ni, bagaimana kita boleh tarik pelancongan untuk datang lagi. Kita Melaka ni pelancongan hujung minggu, Jumaat, Sabtu, Ahad ada orang, yang lain tak ada orang. Adakah kita boleh bergantung di Melaka selama-lamanya dengan pelancongan hujung minggu? Jadi apa melihat konsesi-konsesi yang ada sebelum ni yang telah diluluskan lebih daripada 20 tahun tidak ada penyelarasan, maka saya buat penjadaman semula, kita mewujudkan satu koridor yang menjadi game changer kepada negeri Melaka untuk meningkatkan Melaka bukan hanya sebuah negeri pelancongan. Saya nak jadikan Melaka sebuah pusat perniagaan, business center, supaya siang, malam, pagi, petang, subuh, senja ada orang datang. Ya? Seperti mana melihat saiz Melaka, Singapura, dan saya bandingkan dengan Pulau Pinang. Apa beza saya kata Singapura dengan Pulau Pinang? Kalau bentuk geografi dia sama, kecil je, dia tak ada air, water stress. Melaka juga water stress. Maka saya kata kita tak boleh bergantung hanya pelancongan hujung minggu. Kita mesti menjadikan Melaka ni seperti mana Singapura, seperti mana Pulau Pinang sekarang. Ya, itu sebabnya saya tubuhkan Melaka Waterfront Economic Zone. Ia merupakan satu perbadanan yang telah kita angkat dan telah pun diluluskan. Kita bangun kawasan yang ada lebih daripada 15,000 ekar ni, kawasan tambatan laut, untuk dibangunkan menjadi sebuah pembangunan yang lestari, mampan dan sebagainya. Jadi inilah yang akan mengeluarkan, mewujudkan peluang-peluang pekerjaan, ya, itu juga mewujudkan peluang-peluang perniagaan kepada saya, kepada rakyat. Disebut tadi kita ada, disebutlah di Melaka kita ada tak kurang daripada 20 institusi pengajian tinggi awam maupun swasta.
budak-budak belajar dekat situ. Anak-anak kita belajar, orang luar pun datang belajar. Akhirnya diorang ni semua habis, belum kerja tak ada, pergi ke tempat lain. Buah yang kita tanam condong jatuh kat pagar orang, kat laman orang. Jadi saya kata, kita nak diorang ni ramaikan negeri Melaka, datang berkunjung di Melaka, duduk diam di Melaka. Itu yang saya wujudkan Melaka waktu orang menyusun, supaya ada pembangunan baru dalam untuk jangka masa panjang. Ya. Sebab nak membina ni, nak menjadikan ni, hari ni kita datang untuk membincang, menambah baik peran strategik Melaka Kemajuan Jaya PSMJ 2035 yang telah kita lancarkan pada tahun lepas. Tahun lepas saya sebut adalah tahun perancangan, tahun ini merupakan tahun pelaksanaan. Kita mesti laksanakan berfasa mengikut fasa pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Sebab saya kata pelan ini mengambil masa 15 tahun. Kita pun mudahkan dan mempercepatkan segala bentuk permohonan yang ada, segala bentuk perancangan yang kita dapat. Kita dah ada master plan, kita dah ada blueprint. So blueprint dah siap dah. Jadi hari ini pelaksanaan dalam yang terkandung di dalam blueprint.